Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu versus Penang, yang mana Terengganu menang 1-0 hasil jaringan daripada Engku Syakir. Okeylah, pada perlawanan ni kita tak boleh nak cerita banyak sangat sebab boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain sedemikian sahaja. Tetapi Terengganu lah sebenarnya mereka ada beberapa peluang tetapi gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang kita boleh lihat tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Perkara pertama yang kita boleh lihat, perkara positif adalah di bahagian kanan, iaitu combination play antara Azam Azmi dan juga Syafiq Ismail, yang mana boleh dikatakan di bahagian kanan adalah pergerakan yang lebih efektif dalam fasa menyerang untuk bahagian wide area pasukan Terengganu, apabila Syafiq dan juga Azam Azmi banyak memberi permasalahan kepada Azmi Aris di kawasan kiri pasukan Penang lah. Cumanya daripada segi keberkesanan ataupun efektifnya corak permainan antara mereka berdua ni, yang boleh saya bagi pujian hanyalah kepada Azam Azmi, sebab Azam Azmi yang banyak untuk create dan juga hold up the game di kawasan wide area, banyak untuk supply the ball dan sebagainya. Jadi dia banyak untuk backup kepada Syafiq Ismail dalam gerakan-gerakan di bahagian kanan. Tetapi combination play antara kedua-dua player ni lah yang membuahkan hasil kepada gerakan-gerakan yang berjaya untuk beat dan juga masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Cumanya banyak hantaran-hantaran yang dilakukan tidak mampu disudahkan dengan baik oleh bahagian hadapan pasukan Terengganu. Tetapi positif side dia, kedua-dua player ni muda dan mereka berjaya menunjukkan progres yang bagus di bahagian kanan, yang mana combination play antara mereka berdua ni mampu untuk mengucang-ngacirkan pertahanan kiri pasukan Penang dengan sangat banyak kali lah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat kepada pemain-pemain pasukan Terengganu, benda yang positif lagi adalah tentang Liridon. Benda ni memang saya tak nafikan lah. Liridon bermain sebagai number 6, sebagai holding midfielder. Tetapi apa yang kita boleh nampak, saya duk ingat awal-awal Pusik yang nak main sebagai number 6 ataupun tempat Liridon tersebut lah. Tetapi tengok-tengok Liridon yang bermain di kawasan tersebut. Walaupun ramai yang kata Liridon ni teruk dan sebagainya, yes, of course lah, boleh dikatakan sebegitu. Tetapi untuk game ni sebenarnya dia ada positif side tentang Liridon Krasniqi ni dalam beraksi sebagai number 6. Kalau kita lihat daripada segi defending type, yang mana dia boleh dikatakan dia berjaya menang duel di bahagian tengah dengan sangat bagus. Dia berjaya untuk merampah bola di kawasan bagus, dia bagi protection yang bagus kepada back four, dan bila dia rampah bola dia berjaya untuk move ataupun progress the ball naik lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat kepada gerakan untuk pasukan Terengganu, Liridon berjaya untuk cipta beberapa hantaran yang tepat terus ke bahagian hadapan untuk create chance kepada pasukan Terengganu untuk score the goal. Jadi boleh dikatakan Liridon beraksi as a number 6 tidaklah teruk sangat, tapi boleh diberi pujian, tapi tidak terlalu boleh dipuji dengan tinggi. Tapi still ada good dan juga positive side yang ditunjukkan oleh Liridon berbanding game-game yang lepas. Jadi boleh nampak lah yang Liridon boleh menang bola, boleh untuk defend, boleh curi bola pada pihak lawan, boleh untuk create create peluang kepada bahagian attacking. Antara hantarannya boleh dikatakan agak killer, dia mempunyai vision yang bagus. So benda tu positif. Cumanya penggunaan daripada Pusik as a number 8 dan juga untuk attacking boleh dikatakan agak kurang. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada Mintah untuk game ni, dia banyak untuk drop lebih deeper. Walaupun dia adalah goal poacher, tapi dia banyak untuk drop lebih deeper sebagai fast night untuk create space kepada Sony Norde dan juga Syafiq Ismail ketika first half. Tetapi sayanglah boleh dikatakan banyak space yang diberikan tak mampu untuk dieksploit oleh pasukan Terengganu disebabkan ketahanan oleh pasukan Penang punya defend memang agak solid lah kan. Jadi kita tak boleh nampak benda tu. Dan kalau kita lihat kepada performance individu daripada Sony Norde pun dia sukar untuk beat bahagian kiri. Dia tak boleh nak create banyak peluang di bahagian kiri pasukan Terengganu sangat disebabkan defend department pasukan Penang yang solid. Tetapi akhirnya Sony Norde berjaya create satu assist kepada Engku Syakir disebabkan kelalaian daripada defend Penang sendiri untuk pasukan Terengganu menang 1-0 lah. Jadi secara overallnya kita boleh kata yang midfield dan juga defend pasukan Terengganu game semalam solid. Mereka mampu untuk memberikan pressure, mereka berjaya untuk tutup ruang dan tidak memberikan banyak space kepada pasukan Penang untuk melakukan attacking. Jadi benda-benda itulah yang boleh saya puji. Cumanya kelemahan pasukan Terengganu
Terengganu pada perlawanan semalam adalah daripada segi finishing. A part of banyak mereka punya peluang, mereka gagal untuk execute dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka masih lagi boleh dikatakan isolated di kawasan zon 14. Bermaksud mereka tak ada proper attacking midfielder, yang mana boleh dikatakan peranan daripada Omid Nazari yang bertindak untuk memberi bantuan kepada Mintah adalah tidaklah efektif sangat. Boleh dikatakan Omid punya pergerakan tidak mampu untuk memberi efek yang positif kepada Mintah untuk create peluang kepada jaringan. Jadi benda ni yang menyebabkan bahagian attacking pasukan Terengganu tidak terlalu banyak create banyak orang apa killer punya movement yang boleh untuk Mintah sudahkan, disebabkan Omid pun tak boleh nak connect well dengan bahagian pasukan Terengganu di antara midfield department dengan attacking department. Dan yang seterusnya, selain daripada itu, kita boleh nampak yang bahagian winger apabila pertukaran berlaku, yang mana Syafiq Ismail dikeluarkan, Nik Syarif masuk, kita boleh nampak Nik Syarif Hasifi ada dua peluang keemasan. Tetapi sebenarnya peluang keemasan tu sekiranya di-convert kepada passing, bukan daripada shooting, maka Nik Syarif Hasifi mampu untuk create assist kepada pemain-pemain Terengganu yang lain. Tetapi boleh nampak yang Nik Syarif Hasifi lebih kepada individual play. Dia tak nampak sangat game ni lebih kepada team play, nampak lebih pada individual play yang lebih kepada untuk achieve something untuk diri dia, untuk buktikan something. Kalau dia lebih bertindak sebagai teamwork, maka dia boleh create assist kan. Jadi sayanglah percubaan-percubaan tersebut boleh convert kepada gol sekiranya dia buat decision making yang lebih baik lah pada perlawanan semalam. Walaupun dia ada dua percubaan, tapi dua percubaan bagi saya itu adalah percubaan yang agak kurang memuaskan lah, sebab dia boleh buat decision yang lebih baik, iaitu passing kepada pemain-pemain dia yang lain ataupun teammate dia yang lain. Jadi benda ni yang pasukan Terengganu kena improve lah. Dan kalau kita lihat, kalau boleh untuk membentuk lebih combination yang bagus lah di bahagian tengah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat bahagian tengah Terengganu tanpa Habib Harun, mereka tak mampu nak buat apa sangat banyak lah. Kalau mungkin Omid tukar dengan Habib pun better lah sebab Liridon dah main number 6, so boleh meletak Habib main number 10. Mana tahu dah nak bereksperimen, mungkin boleh cuba benda yang baru kan. Untuk Sony Node, dia kena cari lagi benda yang boleh untuk efek dia kepada teamwork juga, sebab Sony Node banyak pergerakan secara individual bagus, tapi the last part of his movement boleh dikatakan decision agak lambat, dia hold the ball mudah untuk dipatahkan oleh Penang. Jadi secara keseluruhan Penang menang 1-0. Benda tu memang deserve, tapi daripada segi gameplay mereka banyak lagi benda yang mereka perlu improve kan. Jadi untuk Terengganu, untuk pasukan Penang, untuk Penang defense department mereka okey. Sejak mereka ada Osman Fanny, mereka ada kestabilan yang bagus. Cumanya untuk game ni kelemahan mereka selepas Osman Fanny keluar, midfield department agak longgar, agak loose. Mereka membiarkan Engku Syakir masuk dalam keadaan yang kosong, tak ada orang marking, ruang yang space diberikan kepada Engku Syakir, Sony Node passing gol. Jadi itu adalah one of the biggest mistake yang dilakukan oleh Penang pada perlawanan ni. Yang kedua, mereka punya striker Sony diletakkan di bahagian tengah, kadang-kadang di bahagian wide area dan sebagainya, isolated. Begitu juga dengan Giovanni Gomez, walaupun masuk di second half isolated. Mereka tak ada creativity di bahagian midfield untuk create ataupun link up dengan Gomez ataupun Sony ketika first half. Maka benda ni yang menyebabkan attacking department mereka agak kurang, so mereka tak boleh nak supply more tu bahagian hadapan, dan dalam masa yang sama bahagian tengah pun tak boleh create more. Mereka lebih kepada Adriano untuk create the game. Jadi Adriano pun bila dia dapat bola, dia nak suruh push forward pun dia tak boleh nak buat apa, sebab dia yang drop lebih deeper, bukannya dia yang bermain di atas. So banyak boleh dikatakan dari segi transisi, dari bertahan ke menyerang pun agak kurang. Jadi secara overall Terengganu deserve untuk menang lah 1-0 semalam, sebab mereka banyak percubaan dan akhirnya mereka berjaya memanfaatkan peluang yang ada. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.